Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, amma ba'd. Dihormati Tuan-Pusi masjid kita, semulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan atau kuasa masjid, para jemaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur sekali lagi saya rapat pada Allah Taala dengan izin rahmatnya dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada jemaah sekalian pada petang ini ya. Setelah kuliah yang lepas tidak dapat hadir, banyak tak hadir daripada yang hadir ni. Jadi bila nak habis tak tahulah, dah jadi ya. InsyaAllah lah kita selagi saya berkelapangan, saya insyaAllah hadir insyaAllah ya. Jadi syukur kita pada Allah dengan izin rahmatnya dapat kita melapangkan masa kita masing-masing ya, untuk berada di rumah Allah bagi menambahkan sedikit ilmu dan seterusnya menambahkan ibadat kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada kitab Allah. Khususnya kita meneliti, bertadabbur ayat-ayat yang sering kita bacakan, yang kita namakan dia ayat lazim lah ya. Dalam kuliah yang lalu kita telah sampai kepada surah At-Takatsur ya, Takatsur. Ingat lagi makna Takatsur tu ya. Dah lama selang tu dia lupa balik lah ya. Jadi Takatsur, jadi At-Takatsur, saya dah tadabbur lah sebahagian daripadanya, jadi saya sambung sikit di hujungnya ya. Hari itu tak sempat nak habis ataupun hadir bila nak tergesa-gesa sikit. Kalau ada masa kita sambung surah Al-Qari'ah ya, insyaAllah. Jadi At-Takatsur itu ya ada 8 ayat ya. At-Takatsur ini ada 8 ayat, kita dah baca dah ya. Jadi ini kita tak baca, kita tengok tak ada pengajarannya. Yang mana Takatsur itu maknanya secara bahasanya dia bermakna berlumba-lumba nak memperbanyakkan harta. Ingat lagi tak cerita dulu ya. Memperbanyakkan harta, nak memperbanyakkan anak pinak ya. Jadi oleh kerana lama selang tu saya ambil sikit lagi lah, ambil terjemahan pintas lalu berdasarkan tafsir Nurul Ihsan yang telah pun sama-sama kita ikuti. Jadi dikata dengan nama Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takatsur, telah pun melalaikan kamu daripada taat Allah oleh kerana berbanyak-banyak harta dan anak cucu. Yani lalai daripada taat pada Allah kerana memperbanyakkan harta dan anak cucu dan juga kemegahan. Jadi 3 perkara yang Allah Taala kata kita ni leka lalai dengan sebab kita berlumba-lumba nak memperbanyakkan 3 perkara. Pertamanya harta, yang keduanya anak cucu, yang ketiganya kemegahan. Kemegahan ni orang nak kedudukan ya, pangkat tinggi ya. Itu yang kadang-kadang dah jadi memegang lama jawatan pun tak mau turun-turun lagi kerana kemegahan itu kan satu benda yang dicari oleh manusia semua. Sebab apa tuan-tuan, kalau dah jadi orang besar ni ya, dia punya kalau tak jaga betul-betul hati, dia jadi macam cepat naik toncang kita tahu ya. Itulah yang dah dapat kedudukan tu, maka daripada orang biasa dia boleh bertukar wataknya. Dia tukar watak menjadi orang yang lain pada yang lain. Tapi bagi yang ada kesedaran, yang ada iman, dia lain ya, dia lain. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni sahabat Rasulullah yang paling akrab dengan Nabi ya. Saya ambil sikitlah yang tentang kemegahan ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni semua kita kenal ya. Ia adalah khalifah Islam pertama selepas Rasulullah wafat, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah. Tetapi bukan dia nak, bukanlah dia nak ambil calon, katakan dia sekarang ni kita nak ambil calon sebagainya, tak ada, dia tak adalah, semua dia tak mahu ya. Khalifah-khalifah ni tuan-tuan selepas yang mengganti Rasulullah semua menolak jawatan. Itu cara mereka. Ya, nak. Tapi oleh kerana orang lihat tidak ada lagi orang yang paling sesuai ketika itu untuk mengganti Rasulullah ya, kecuali Abu Bakar ya. Kenapa?
Kerana isyarat daripada Rasulullah tu ada. Ketika mana baginda dalam keadaan tak sihat, demam, ya, maka Rasulullah menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Menjadi imam solat. Jadi kata para sahabat, mereka membuat satu keputusan lah kita kata, ya, buat perkiraan. Kalau dalam urusan akhirat Rasulullah memberikan Abu Bakar sebagai penggantinya, maka dalam urusan dunia lagi-lagilah sepatutnya Abu Bakar lah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW lalunya, ya. Tapi apa yang menarik tuan-tuan, bila dia dilantik menjadi khalifah, maka dia bangun, dia berkhutbah lah, dengan khutbah yang masyhur, ya. Katanya, inni qad ulitu fikum wa lastu bi khairikum, fa in wajadtumuni ala haqqin fa'inuni, wa in wajadtumuni ala khata'in faqawwimuni, ila akhir khutbah, ya. Dia kata, aku telah dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu. Aku terpilih, tetapi aku bukan yang terbaik, kata dia punya redah diri dia tu. Memang aku dilantik jadi khalifah, aku dah pilih macam mana, tapi aku, I am not the best among you, kata orang Jawa, kan. Jawa lagi keluar kan. Bukanlah aku ni terbaik, ada aku ni sama lagi ya. Kita pun, aku tak rasa aku ni baik sangat, tapi aku dah dilantik nama banyak, ya. Maka sekiranya kamu mendapati aku dalam kebenaran, maka kamu sokonglah aku. Tetapi kalau menampak aku ni salah, kan, maka perbetulkan aku. Ini pemimpin, ya. Pemimpin yang betul-betul berjiwa hamba, berjiwa dia tahu apa akan tugas kepimpinan. Ini kemegahan. Dia tak nak macam kita setengah, kan, dah dapat jawatan tu jadi megah, kan. Saya dulu kalau pakai jeneral tu pakai pangkat 2 bintang, pakai uniform. Kadang-kadang naik juga bau saya tu. Naik bau, kan. Tapi ingat kita ustaz, turun baliklah bau saya tu, kan. Ada itu, kan. Aku ni ustaz, walaupun aku 2 bintang, aku ni ustaz. Aku ni hamba Allah, kan. Jadi kita jalan kerja kita. Kerja tetap jalan, tetapi sikap hidup kita tidaklah bermegah action dengan pangkat kita. Kerana pangkat itu anugerah Allah. Allah Ta'ala bagi. Kalau kita boleh duduk gitu, tidak masuk dalam takasur tadi, kan. Kamu berlumba-lumba nak cari, perbanyakkan harta, perbanyakkan anak cucu, perbanyakkan kemegahan. Jadi kalau kita duduk dekat ni, insya-Allah, saya yakinlah tahu gitu jugalah, ya. Kita dilantik, mana kita tawaduk. Nak action apa, satu hari nanti kita akan pencen. Sekarang dah pencen apa kan. Dah pencen. Bila pencen, kan, dah habislah. Orang panggillah jeneral bersara. Macam jeneral bersara, kan. Oleh kerana datuk tu sultan bagi, kita pakailah, atau jadi pakailah dulu, kan. Saya ada 2 jawatan lah, satu datuk, satu atuk. Yang atuk tu, yang atuk tu memang dah ada cucu, atuk. Satu lagi datuk. Jadi 2 jawatan saya lah, kan. InsyaAllah. Itu dah. Saya ambil selalu lah, saya tak panjang itu. Jadi Allah bagi satu, kalau kita katakan dalam bahasa Jawa lagi saya sebut, dia panggil wake up call. Wake up call ni satu kejutan dah. Allah kata, kamu ni ralik dengan cari harta banyak ada cucu, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk lubang kubur, kan. Sedar-sedar dah masuk lubang kubur masing-masing, ya. Jaga tak jaga, tuan-tuan, kita di satu hari nanti akan masuk kubur. Masuk kubur lah, kan. Masuk kubur dah. Dan ketika mana kubur, tuan-tuan, barulah bahkan orang meninggal dunia, tuan-tuan, ikut setengah ada kitab disebut, ulama membawa hadis Nabi, ya. Dia pun kadang dia tak tahu yang dia tu dah mati, dia tak sedar. Sehingga apabila dia dikebumikan, ya, bila orang dah lari balik semua, makalah datanglah malaikat. Sebelum malaikat datang tu, dia pun tarik kain dia. Kita semua lah, dia kata lah, sebab ni kita ni bakal jenazah semua ni. Kita bakal jenazah. Tarik kain putih. Oh, teringat kita, aku ni, mana aku ni? Macam dia tak sedar tak sedar, kan. Aku dah mati lagi tu, kan. Itu belum lagi didatangi malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Setengah riwayat pula mengatakan, ketika mana kubur kita sedang ditimbus, ya, maka malaikat Munkar Nakir dah mula bergerak lah. Dah bergerak datang, ya. Habis saja, orang timbus saja, maka malaikat datang, dan seluruh amalan-amalan lain, tuan-tuan, dah habis, lari semua. Amalan-amalan lain. Takut dia dengan malaikat Munkar Nakir.
Dengan garangnya, dengan matanya bersinar, dengan kukunya yang panjang, dengan tungkatnya, ya. Maka lari berkeliaran amalan-amalan lain. Kecuali satu amalan. Satu amalan yang tak lari. Iaitulah Al-Quranul Karim. Ya. Sebab tu saya dalam kuliah-kuliah saya banyak promote Al-Quran. Memang dia pun kalamullah. Jadi malaikat ni pun sebut kalamullah pun dia pun tak berani nak lawan kalamullah ni. Kalam Allah sendiri. Ya. Sebab tu tuan baca Al-Quran, jangan kita tinggalkan. Setengah muka surat sehari pun jadilah. Kan? Dapat muka surat satu, muka surat lain baik. Kalau Allah. Sebab saya sekarang ni banyak mengajar tafsir lah, belajar tadabbur, ya. Yang kita ni dah tua-tua ni, ya. Saya pun suka sangatlah kalau alai jemaah sekalian dapat kita rapat-rapat ke diri dengan dengar Al-Quran. Balik di rumah tu lepas subuh, kan, balik aja, sampai duha sikit, kan, lepas tu baca Quran. Ataupun ambil masa-masa mana kita selesa, kan. Saya tu kadang-kadang di atas maghrib isyak, kalau tak ada kuliah saya baca Quran lah kat rumah, gitulah. Dan jangan lupa kata pesan ulama, pesan Rasulullah ialah baca surah Al-Muluk. Al-Muluk itu kalau boleh tiap-tiap malam, ya, kita Al-Muluk. Kerana Al-Muluk ni surah yang insya-Allah dia akan menjadi penyelamat kita di dalam kubur nanti, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita nak tahu insya-Allah. Jadi itulah. Jadi wake up call tadi, kejutan Allah Taala kata kamu leka lalai sehingga kamu masuk kubur, ya. Daripada, ya, kamu sia-siakan umur pada tuntutan dunia dia kata. Kamu ni menghabiskan umur kerana menuntut dunia terlalu lama sangat. Kemudian tinggalkan tuntutan akhirat yang kekal abadi. Kamu tolak dunia, cari dunia sehingga menuntut akhirat itu dia tak berapa nak jalan sangat, ya. Dengan tinggalkan sembahyang, puasa, zikrullah, baca Quran, selawat atas Nabi, bersedekah yang wajib dan sunat dengan ikhlas hati bagi Allah Taala semata-mata. Kan? Jadi kamu kata leka lalai itu sampai umur kita dihabiskan begitu. Ada ke tak ada tuan-tuan, orang umurnya daripada muda sampai tua dia kerja. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji ke mana? Sedekah pun tak pernah bagi. Betul lagi nak mengunjungi ke masjid-masjid untuk solat berjemaah. Jadi kita syukur, ya. Jadi syukur kepada Allah, Allah Taala bagi hidayah pada kita semua ni untuk menjadi ahli masjid lah. Ya, masjid. Bukanlah kita ni baik sangat, kan? Bukanlah kita nak kutuk orang lain, tapi dia sebut di sini, dia kata sembahyang, puasa, zakat, ya. Apa ni, di antara benda-benda yang kita dianggap tidak leka dan lalai. Kalau ini kita lakukan, insya-Allah dia akan membawa kita kepada ni. Dengan kata lain, tuan-tuan, kita hidup ni biasa imbang lah. Sesuai dengan Allah Ta'ala sendiri mengajar doa dalam surah Al-Baqarah ayat 201, ya. Bermula ayat 200, Allah kata wa minan nas may yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ni kita nak ni. Saya kalau dalam banyak program-program saya buat ni, saya mulakan dengan tajuk membina misi kehidupan. Ya, kita membina hidup kita ni kita kena ada, kita membina misi lah, ya. Maknanya kita nak hidup ni, ni kita buat pada muda-muda lah ni. Kita buat program untuk remaja. Kita nak setting hidup dia ni daripada awal lagi. Biar dia berjalan tu ada dia punya peta dia. Kan? Macam kita nak pergi kenduri sekarang ni kita pakai apa? Saya panggil Pak Cik Wazir. Pak Cik Wazir. Kita sekarang ni kan kita dah setting dah, kita peset cari yang dia pun tunjuk, dia kata okey 1 jam 20 minit kan, berapa 60 km nak pergi cari tempat kenduri kan. Jadi dia pun tunjuk, jadi bila kita setting dia jalan ikut ajalah sampai corner kiri, dia kata corner kiri, sampai corner kanan itu mana setting. Jadi program sekarang ni, ya, kita ni maknanya orang kita ni dia tak setting hidup dia sebagaimana Allah nak. Dalam surah Baqarah ayat 201 tadi saya baca tadi, tuan-tuan, dia kata, Allah kata apa? Setengah daripada manusia, wa minan nas, sebahagian daripada manusia, mereka yang hanya mencari dunia saja, Allah kata. Mencari habuan dunia. Dan di akhirat dia tak ada habuan, kata Allah. Ni ada sebahagian kata. Wa minan nas may yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebahagian daripada mereka itu yang mereka cari menuntut dunia. Di akhirat besok tengok buku suratan amal, ya Allah kosong. Ya. Ataupun sikit sangat.
Itu yang cerita saya pernah bawa dulu dalam satu kitab waktu mengaji kat pondok dulu, tuan guru bawa cerita orang yang apa ni, orang yang tak ada amal, kan, orang yang tak ada amal. Jadi dia ada dua orang cerita ni. Ada seorang tu dia amalan dia tak cukup satu. Contoh markah lulusnya 50, dia dapat 49 kan. Saya dah pernah cerita dulu, siapa ingat cerita tu kan. Jadi tiba-tiba Allah kata, cubalah kamu pergi daripada masyar sana, cuba tengoklah kalau ada, kau minta sedekah dengan seorang. Siapa nak bagi pahala kat sedekah seorang, dapat satu kau boleh masuk syurga lah, ya, kalau lulus lah. Kan ni kata cukup satu ni, timbang punya timbang, kira punya kira, tak cukup satu markah. Maka dengan sebab okeylah, dia pun pergilah tuan-tuan, pergi cari minta seorang demi seorang. Mana orang nak bagi tuan-tuan, dia perlu hisap lagi. Aku pun tak tahu lagi macam mana nasib aku ni. Ya. Maka nak jadikan cerita kan. Ini motivasi tuan-tuan ya. Maka ada seorang kawan kita ni, dia sanggup bagi sedekah. Orang banyak ramai tak. Dia kata ambillah, aku bagilah kat kau. Kenapa tuan-tuan? Dia tengok buku suratan amal dia ada satu pahala aja. Satu pahala. Itu saya kata yang cahaya untuk dunia tu. Sebahagian pada manusia yang menuntut dunia. Orang dia tengok buku, Allah, aku ni sebelah kiri, sebelah kanan satu je. Sebelah kiri banyak, sebelah kiri banyak, sebelah kanan satu je. Aku ni kalau timbang hisap pun dah kantoi dah. Lebih baik aku sedekah, engkau lah, ambil lah aku ni, dah kau pun masuk neraka lah. Jadi ini cerita yang tuan guru cerita ni, orang yang masuk surga special case. Yang anda menunjukkan surga ni hak Allah. Allah Ta'ala boleh bagi pada, walaupun dia satu markah, Allah Ta'ala boleh bagi kalau dia nak bagi ya. Okey, kawan yang tu dapat satu markah, dia pergi kepada Allah, ya Allah, aku dah dapat, ada orang bagi sedekah kat aku pahala. Okey, kau layak masuk surga. Tapi sebelum aku nak masuk ke syurga, boleh tak kau panggil orang yang bagi sedekah pahala kau tu? Aku nak jumpa dia kan. Dia pergi lagi dia sekali lagi. Lupa nak tanya nama pula kan. Dapat sedekah pahala, dia pun happy, lupa nak tanya nama dah. Pergi cari pula kan. Jadi rekah cerita tu kan, jumpalah. Dia pun dua-dua pergi menghadap Allah. Maka Allah tanya, kamukah yang pemurah, sanggup memberi sedekah pahala kamu dalam keadaan begini getir saatnya? Ya Allah, sebab apa? Aku ni pahala satu ya Allah, aku ni dah teruklah aku ni. Dia antara hamba yang tak guna kan. Tapi Allah kata, ni nak menunjukkan syurga neraka ni Allah Ta'ala melik ya. Oleh kerana kau pemurah, aku lagi pemurah pada kamu. Dengan kau sekali aku masukkan syurga. Ini orang panggil masuk syurga special case kan. Yang ni tak boleh harap tuan-tuan, tak boleh nak harap sangat. Ini Allah. Cuma cerita ni dia ada dua makna tuan-tuan. Dua mesej. Mesej pertama ya. Mesej pertama ialah orang yang amalan dia sikit. Kan, amalan sikit. Dia pun kecewa tengok. Macam tadilah orang tutup dunia saja. Akhirat dia tak ada langsung. Surau ke mana, masjid ke mana, mengaji ke mana, Quran ke mana, apa. Tak ada langsung. Ya. Dia ada satu pahala tu barangkali dia tengok bola lekuk sekali. Waktu skor gol tak masuk, dia kata Allah sekali. Malaikat pun tulislah satu pahala. Itu saya pun cerita lah kan. Tak ada kena-mena ya. Mesej kedua saya nak sebutkan di sini, cerita ni dia kata maknanya kalau cerita bab syurga neraka ni, kita bukan masuk syurga dengan amalan kita ya. Amalan kita sebagai memohon rahmat Allah. Mana Allah Ta'ala boleh bagi syurga ni kepada siapa yang dia kena. Walaupun orang tu satu pahala, dengan sebab dia sedekah pahala berkawan tu, dia dapat masuk syurga. Itu salah satu ya. Jadi ini motivasi kita lah tuan ya. Maknanya amalan kita ni tak banyak, betul tak tuan? Banyak ke tuan? Saya sendiri rasa macam tak, ayat amalan kita ni sikit sangatlah. Nak dibandingkan dengan dosa kita, dengan nikmat Allah Ta'ala bagi begitu banyak, sikit sangat. Tetapi kita sentiasa memohon rahmat Allah ya? Sentiasa berpandangan positif terhadap Allah. Itu Allah, itu ulama dari Rasulullah SAW mengajar kita begitulah ya. Dia panggil husnuzan. Husnuzan dalam bahasa agama maknanya bersangka baik dengan Allah ya. Mudah-mudahan itulah. Jadi balik tadi ayat tadi, Allah kata sebahagian manusia itu mereka menutup dunia. Yang kita tak nak lah. Sebab kita tak tahu lagi Allah nak bagi rahmat tidak ke tidak. Kita tak tahu. Kalau kita pasti macam orang bagi sedekah pahala tadi, okey lah. Tapi mungkin kita tak terpilih dalam kategori macam tu. Mungkin kita terpilih dalam kategori yang dikira amalan kita satu persatu. Kita tak tahu lagi. Ya, sebab itulah kita ambil yang rangkap kedua ayat yang Allah Ta'ala ajar kita sendiri. Wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebahagian pada manusia pula kata Allah, mereka yang menuntut mencari dunia, dia nak sejahtera, dan di akhirat pun dia nak sejahtera. Dan dia terlepas daripada azab neraka. Yang ni yang nak cari tu tuan.
Ini namanya hidup yang seimbang. Dunia pun dia tuntut, akhirat pun dia cari. Dan dia sentiasa berdoa mengelakkan diri pada azab neraka. Wa qina azabannar, wa qina azabannar. Kita ulang itu. Kan? Doa. Kan itulah doa itu tuan. Saya mengajar di kuliah di Masjid Jami'. Dia buat tajuk doa keajaiban doa-doa daripada Al-Quran. Saya buat tajuk. Saya sebentar sekali. Jadi saya tak baca kitab situ. Saya ambil tajuk-tajuk tertentu aja. Ya. Jadi di antara tajuk yang saya baca, keajaiban doa-doa daripada Al-Quran. Ya. Kita ambil satu doa ni pun dah cukup tu, Masya Allah. Dia punya ajaibnya doa Allah Ta'ala. Allah ajar sendiri kepada kita macam mana nak berdoa. Ya, doa daripada Quran ni berarti Allah turunkan dia punya wording dia tu, dia punya ayat tu, dia suruh kita doa macam tu pada dia. Macam mana tak hebat tak? Allah kata kalau kamu nak minta, janganlah minta dunia saja. Kalau nak cakap bahasa kampung lah ayat tu. Kalau nak terjemah bahasa kampung. Janganlah kamu cari dunia saja. Di akhirat kamu tak ada habuan apa. Nanti kamu nak hisap macam mana? Sedangkan aku beritahu dah di akhirat besok ni. Bukan takat di akhirat, tuan-tuan, di dunia kita dah tahu di kanan kita ni ada siapa? Malaikat namanya Kiraman Katibin, Raqib Atid. Kan? Raqib Atid. Kata seorang profesor yang dia terjemah ayat, ladai Raqibun Atid. Raqib Atid ni dia bukan Raqib sebelah ni, Atid sebelah ni. Dia kata Raqib Atid dia tak ada waw di tengah. Bukanlah Raqib wa Atid, dia kata. Kalau Raqib wa Atid berarti Raqib dan Atid. Ladaihi Raqibun Atid. Makna Raqib dan Atid ni dia dua-dua. Dia malaikat ni dia geng aja, sama aja. Cuma peranan kawan ni menulis belah pahala. Ya, yang Atid sebelah ni dia menulis dosa. Jadi kita dah, Allah Ta'ala dah nak komplain, Allah Ta'ala tak boleh sebab Allah Ta'ala bagi tahu dah. Setiap apa yang kamu lafazkan, apa yang kamu buat, ditulis oleh malaikat yang aku tugaskan. Jadi besok nanti nak komplain tak boleh dah, ya. Termasuklah orang kafir tu, orang kafir dia nak komplain kenapa dia tak masuk Islam, tak boleh. Sebab di keliling dia ada Islam. Kenapa dia tak cari? Bahkan dia kutuk Islam ada. Sebab tu dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 dia kata, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang kafir, jangan lagi kamu mencari alasan hari ni. So, hari ni aku nak balas dah, aku tak nak fikir panjang dah. Dulu aku hantar Islam, engkau kutuk Islam. Kan? Engkau kata Islam fobia, Islam teroris. Dia cari di mana silap Islam, dia cari kesalahan orang Islam. Sedangkan orang Islam ni orang baik-baik. Betul tak orang Islam orang baik? Saya tahu Islam orang baik. Tak tahu baik tak baik, tuan-tuan, kita di negara kita cukuplah. Ya, di dalam kampung kita, kampung Melayu, ada satu kedai mamak. Bukan kedai mamak, kedai India. Hidup tak kedai tu, tuan-tuan? Hidup tak hidup? Hidup, membesar. Maju jaya dia. Ada kedai Cina satu, baiking motosikal. Adakah kita pergi buat halau dia, baikok dia semua? Ada tak orang Islam? Bahkan tak ada, kita Acong, Mutusami, kita berkawan baik. Itu orang Islam. Sebab jiwa Islam tu begitu. Dia kata teroris, dia kata apa ni, apa katakan macam-macam Islam tu. Dia tembak daripada jauh. Sebagaimana orang Zionis hari ni tembak orang Palestin daripada jauh. Kan? Dia cari kes dia. Dia nak sebenarnya dia nak tanah Palestin tu sebenarnya. Dia nak ambil bumi Palestin, dia cari dia kata cari gaduh ni, dia ambil satu punca aja. Macam kita lah, orang nak ambil tanah kita, dia nak halau kita daripada kampung kita. Dia cari satu kes. Kes tu kecil sangat, taklah besar sangat. Tapi dia jadikan itu sebagai isu besar. Dia kata oleh kerana Hamas serang dia dulu, kita balas, dia kata. Kan nak balas lah Hamas, jangan duk balas orang kampung. Dia hentam orang kampung, hospital pun hentam tu, apa cerita? Ya. Dan dia terlupa ke bahawa dia telah menganiayai, menindas orang Palestin selama 70 tahun. Sejak daripada zaman Yasir Arafat. Ingat tak tuan-tuan Yasir Arafat? Orang lama-lama macam kita ni, jadi kita ingat Yasir Arafat. Mungkin generasi baru dia tak berapa, tak sempat nak tengok. Tapi sesama nama dia tu memang dia kenali. 70 tahun ditindas sikit demi sikit, dibunuh sikit demi sikit. Kan? Sekali Hamas buat serangan balas, dia mula jadikan itu sebagai isu. Itulah yang dihebohkan dalam media antarabangsa.
Kenapa dia menguasai CNN, dia menguasai Al Jazeera, dia menguasai BBC. Dia semua dia pegang. Jadi dia heboh inilah. Sehinggalah negara-negara Arab sendiri pun terpengaruh, tak mendukung perjuangan Palestin, bahkan menyokong pula Israel. Itu cerita dia tu. Ya. Sebab tu besok nanti Allah kata la ta'tazirul yaum, wahai orang kafir, jangan kamu bagi apa-apa excuse. Jangan bagi apa-apa alasan lagi kamu hari ni. Sebab kamu innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ni aku nak balas saja. Apa yang kamu buat pada Palestin dulu aku nak balas. Aku tak nak mau cerita panjang. Tak payah bagi apa-apa alasan. Macam itulah kata Allah Taala kerasnya dengan orang kafir. Tapi dengan orang mukmin ni adalah tolak ansur sikit, ya. Sebab apa? Kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi peguam kita. Rasulullah ni sayang umat dia. Ya. Sampai Rasulullah dikatakan bila dia masuk syurga, ada riwayat menyebutkan Nabi ni dilupakan oleh Allah Taala sekejap tentang umat dia. Ada riwayat begitu. Nabi masuk, Allah Taala nak bagi Nabi rehatlah, masuk syurga ni dah dulu berjuang, berperang macam-macam Nabi ni. Ya, bila Rasul masuk syurga, maka dihilangkan sedikit ingatannya tentang umatnya. Sebab Rasulullah ni sedang seingat umat dia, umati dia sebut, ya. Sehinggalah apabila dia keadaan dia balik, dia keluar sekejap daripada syurga. Diriwayatkan 4 kali dia keluar daripada syurga tu. Keluar lagi nak bertanya khabar, macam mana umat aku? Tanya Jibril lah. Sebab Jibril ni member kancing dia Jibril Rasulullah. Jibril ni sentiasa dengan Rasulullah lah di mana saja asal dunia, ya. Di akhirat naik ke langit pun Isra Mi'raj, tak lama kita nak sambut ni, dah masuk Rejab ni, ya. Pun pengiringnya ialah malaikat Jibril. Tanya Jibril, macam mana umatku? Kan, Jibril pun tunduk kepala lah. Dia kata umat kau ni bukan semua masuk syurga. Ada ramai lagi bukan dalam neraka, ramai macam yang masuk syurga ni tak banyak sangat, yang masuk neraka ramai lagi. Ya. Berkelempangan dalam neraka tu, ia jatuh dalam masa laluan siratal mustaqim tu, berguguran di antara umat Muhammad. Nauzubillah, menjaga kita tak masuk dalam golongan itu, ya. Maka Rasulullah dia tak perhatilah. Maka dia jumpa Allah, merayu pada Allah, ya, minta syafaat, ya. Sehinggalah 4 kali tu. 4 kali Rasulullah minta si Allah Taala bagi sikit selamat kita semua yang dapat syafaat Rasulullah. Sampai Rasulullah kata, sampai yang terakhir sekali orang yang pernah yang syahadahnya tidak terbatal, maka Rasulullah mintalah kepada Allah Taala supaya dikeluarkan daripada syurga, daripada neraka, apa saja. Syahadah ni mahal tak? Syahadah tu asyhadu an la ilaha illallah, jangan main. Itu yang menyelamat kita last kali tu, tuan, dah masuk neraka pun nauzubillah kali kita tak nak masuk neraka. Tapi andai kata seseorang muslim dah masuk neraka juga disebab dosa-dosa, maka Rasulullah menjadi penyelamat. Rasulullah kata, riwayat menyebut Rasulullah sendiri turun dalam neraka tu. Ada riwayat menyebut Allah Taala utuskan malaikat mencari dalam kegelapan neraka itu, maka kelihatanlah orang-orang yang syahadahnya tidak terbatal, kelihatan seperti kekunang di malam hari. Iman tu, nilai iman tu. Iman tu cahaya, ya. Allahu nurus samawati wal masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, yang sebut dalam surah An-Nur ayat 35, ya. Itu di antara Allah Taala sebut iman tu cahayanya seperti dia kata lampu kaca, ya, lampu yang duduk dalam pelita kaca. Allah kata iman yang duduk dalam hati manusia tu, betul-betul saya ambil cawan ni, bayangkan kata ada cahaya di dalam cawan ni. Maka itulah iman orang mukmin duduk dalam hati dia. Dalam kegelapan neraka pun nampak lagi dia punya cahaya iman. 2 kalimah syahadah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kita nak cari tu, ya, nak pertahan itu. Insya-Allah, ya. Jadi habis tadabbur surah lazim ni, Tuan-Haji bincang Tuan-Haji nanti. Tuan-Haji kata kita nak ambil tajuk akidah sikit. Boleh tuan-tuan, ya. Kita perhabis surah lazim dulu, lepas tu kita pergi akidah pula, ya. Sebab apa saya nak akidah saya tekan sangat, ya. Bukan kita nak ajar sifat 20 saja, tapi kita nak bawa bukti-bukti kebesaran ilahi. The sign of the creator. Bukti Tuhan pencipta. Kita bawa ayat-ayat Quran yang mendokong akidah kita. Kita belajar sifat 20 bukan untuk dibilang saja. Bukan untuk dibilang wujud kita baqa mukhal, tapi kita nak sifat ini boleh menjiwai. Kita menjiwai sifat itu dalam hidup kita seharian.
Ya, insya-Allah. Inilah tuan-tuan sekalian. Jadi kita tadi tuan-tuan cerita tadi dua orang tadi Allah kata maknanya kita ni amalkan hidup seimbang tu insya-Allah, ya, selamat. Maknanya dunia kita nak elok, akhirat pun kita nak elok, kan. Kita lepas daripada azab neraka Allah Subhanahu taala, ya. Jadi Allah kata jangan kamu leka lalai begitu, ya. Dia kata kalla, jangan kamu bersikap demikian, saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui akibatnya. Ya, summa kalla saufa ta'lamun, lagi kamu akan ketahui masa kamu dalam kubur nanti, kata kitab ini, pada kamu berhajat kepada kebajikan yang dikerjakan sebelum mati. Jadi kata Allah kalla, jangan begitu, jangan duk leka galik macam tu. Kan kalla tu kalla kita baca tu. Baca Al-Hakum Takasur ni baca tiap hari ni kita sembahyang. Kan? Jadi Allah kata apa? Kalla. Kalla tu ingat tak? Jangan cakap, jangan duk begitu. Kalau cakap bahasa kampung lagi, terjemah bahasa kampung, jangan ada buat perangai macam tu. Itu lagi teruk lah tak? Jangan buat perangai macam tu, Allah kata. Perangai apa? Perangai leka lalai, duk belum-belum nak banyakkan harta, anak cucu dah keberkahan. Sehingga lupa pada taat pada Allah. Jangan buat macam tu. Latarawunnal jahim. Kamu nanti kata Allah, ya, dia kata saufa ta'lamun, kamu akan tahu dengan yakin, ya. Yakin ni dia kata apabila dah masuk kubur, dia kata apabila dah masuk kubur baru kita rasa betapa perlunya kebajikan yang dikerjakan sebelum mati. Sekarang kita tak rasa apa. Dah semayang tak semayang pun tak kisah. Makan boleh, pakai boleh, seronok boleh, berkelah boleh. Kan? Semua boleh. Tapi dia akhirat masuk kubur, kata Syekh kita ni, kitab ni kata, maknanya situlah ruginya aku tak pergi sembahyang Jumaat. Kan, ruginya aku tak baca Quran. Kan, masa tu kita berhajat kepada pahala sebanyak mungkin, kan. Kalau tak boleh baca Quran, bacalah qul huwallah, pun Quran juga, kan. Pun lagi qul huwallah. Bacalah 1000 kali qul huwallah sehari, masya-Allah, tuan. Kita dapat fadilat qul huwallah tu luar biasa. Baca 1000 kali. Saya ni tak boleh baca Quran, Ustaz, tapi qul huwallah saya boleh. Okey, baca qul huwallah. Kan? Tak boleh baca Quran daripada tempat dulu kita mengaji mungkin, kan. Ayah suruh mengaji, kita pergi main bola. Dulu kan. Zaman dulu. Bukan tuan-tuan kat sini lah, orang kat London kan. Kita ayah suruh mengaji, kita main guli, tahu tak? Main guli. Pernah tak main guli tak? Main getah aja tu, main tu. Plastik, burung kan. Ada macam tu je. Kan? Akhirnya kita pun besar, Allah rugi, kan. Zaman dulu tuan-tuan, guru Quran tu dia garang. Saya mengajar guru Quran saya, masya-Allah. Tu dia. Rotan tu sentiasa bergerak. Kan? Tu silap sikit dia. Itu kan. Mengaji pula 2 kali sehari, pagi dan malam. Pagi sekali, malam sekali. Masa tu pakai ni lagi ya. Pakai karok lagi nak turun. Jauh jalan. Kan? Dulu sama dulu tak macam budak-budak sekarang, tak senang. Mengaji kat kafah. Kan, semua mengaji, semua ustazah ada, ustaz belajar, ya. Sama dulu susah guru, ya. Jadi berkat garangnya guru itu kita dapatlah, alhamdulillah, ya. Itu antaranya. Jadi kita perlukan ini semua. Dia kata sebab itulah Allah kata sebab apa aku bagi peringatan itu, la tarawunul jahim, ya. Nanti dia kata demi Allah lagi kamu akan lihat akan neraka, namanya neraka jahim. Itulah. Aku bagi peringatan awal-awal ni supaya esok nanti kamu akan tengok neraka jahim. Tempat azab orang yang banyak harta dan anak cucu yang melalaikan daripada taat. Kan? Ini dengan elok tu dia kata tempat azab bagi orang yang banyak harta, anak cucu yang melalaikan. Bukanlah banyak harta anak cucu ni yang tak lalai tak apa. Ni yang anak cucu itu melalaikan dia daripada taat Allah dan ibadat. Yang tu yang jadi salah tu bukan menyebab anak cucu ramai, tak ada masalah. Kan? Saya tak ada masalah kalau baru Allah. Macam dah bagi warning dah. Boleh 5 minit saja. Boleh kan? Jadi bukan salah anak cucu ramai. Ya, Rasulullah suka umat dia ramai. Kan? Jadi kan. Imam-imam kita pun ada tuan-tuan guru kita, kan. Jadi tuan guru kita, tuan guru saya anak ramai kan, sebab dia pun dia kilang pun banyak. Kilang banyak. Kilang dia 3 kan. Jadi ramai kita ni kilang 1 je lah anak.
Anak 7 orang, cucu 8 orang. Ramailah tu. Kan? Kalau berkumpul ramai. Kan? Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Yang jadi masalahnya anak cucu ramai tapi Khalid duk jaga anak cucu sehingga lupa solat, lupa ibadat. Itu yang salahnya. Sibuk mencari berbanyak harta sehingga lupa nak solat, lupa nak buat baca Quran sebagainya, ya. Lupa nak sedekah. Dapat harta pula kedekut. Kan? Tak hidup masin, kan? Macam cerita Piramli tu. Kan? Tu kedekut macam. Kalau tak sedekah bagi dah RM1. RM1. Dia kata budak-budak kecil tak boleh pakai duit banyak. Dia kata RM1 jadilah. Tapi kalau ada kepentingan, dia akan bagi banyak. Apabila janda datang minta sedekah, kan? Siap dia tanya lagi hamba dia, tanya khadam dia. Berapa Haji Bakhir nak bagi? Kan? Hamba dia kata 100 kan. Ini dia marah hamba dia tu kan. Ni Haji Bakhir, kapal di laut. Rumah sewa banyak. Ni dia sedekah Haji Bakhir 1000. Kenapa? Dia ada kepentingan. Orang ni sanggup bagi sedekah tu, ada kepentingan. Bila ada kepentingan dia bagi. Tak ada kepentingan, RM1 lah jawab dia. Nanyalah Cikgu Ma'un. Sian Cikgu Ma'un. Buat laporan keuangan, berapa dapat. Dia pun malu nak sebut. Malu nak sebut apa. Kan? Celaka Haji Bakhir dia tu. Dia siap sebut celaka lagi. Kedekut tak hidup masin dia tu kan. Itulah. Itu dah harta banyak tapi kedekut. Sebab tu kan harta kita ni kita dicabar oleh ada satu tajuk nanti saya cerita dalam ilmu akidah. Nanti dia panggil audit iman. Dia ada subjek yang saya iman kita boleh audit, boleh diaudit sejauh mana tinggi rendah. Termasuklah audit dengan harta, ya. Harta insya-Allah nanti kita sambung itu. Okey, la tarawun summa la tarawun ainal yaqin. Kemudian kamu akan dapat melihat dengan yakin katanya, ya, Allah kata, ya. Kemudian lagi kamu lihat akan dia dengan ainul yakin, dengan keyakinan sebenar-benar. Dengan lihat akan lubang neraka itu, neraka jahim, dan mereka yang jatuh di dalamnya. Nanti bila lihat ni tak di akhirat besoklah. Yakinlah kita. Yakin masa tu tuan tak guna dah. Kita tengok lubang neraka, tengok orang berjatuhan dalam neraka jahim, kan, menyesal masa tu tak guna dah. Masa tu kita akan dihisap, ya. Dan dikata demikianlah dikata summa latus'alun yauma idzin anin na'im. Saya rekaskan dia. Kemudian lagi ditanya mereka itu sekalian manusia daripada nikmat yang Allah Taala beri di dunia dulu. Aku bagi kamu harta, aku bagi kamu kesihatan, aku bagi kamu panca indera, tangan kaki, apa kamu buat. Jadi ditanya besok tu. Ditanyalah, ya. Jadi kita pun nak jawablah tuan-tuan. Sebab tu tangan kita gunakan dia dengan seimbang. Kita guna untuk berniaga, kan? Untuk makan. Pada masa sama kita guna juga untuk takbir Allahu Akbar. Kita guna juga untuk berdoa. Kita juga untuk apa nama ni? Apa lagi? Memegang Al-Quran, memegang kitab. Jadi seimbanglah. Kan? Jadi besok tangan kita akan bercakap sendiri kita. Dalam surah Yasin kita baca, al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sambung. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari besok kiamat akan ditutup mulut dan bercakaplah tangan mereka, kaki mereka, memberitahu apa yang mereka buat. Ya, menjadi saksi. Mereka tangan kata aku ni tangan aku. Tangan sebut dah, kita tak payah sebut dah. Tangan ni dulu bagi sedekah. Tangan ni lah dulu duk buka Quran. Tangan ni lah dulu duk bertekang atas sejadah. Sujud waktu pagi kan. Mata pula, mata akan melihat. Kan, mata akan menyaksikan. Ini semua. Ini semua adalah daripada Allah SWT, ya. Kemudian dia katanya manusia itu melihat dan menikmat daripada makan, ditanyalah tentang makan minum, kesihatan, harta, muda, umur panjang, anak cucu. Cuma ditanyalah, ya. Dan juga dia kata ilmu dan kebesaran. Dia sebut juga ilmu kamu dulu. Sebab tu orang jadi ustaz-ustaz ni nak kena mengajar orang, dia tak boleh duduk diam. Aku bagi ilmu kat kau duduk kat rumah je tengok televisyen. Mana boleh? Kan? Turunlah, masyarakat memerlukan ilmu. Turunlah kan? Turun. Ustaz-ustaz kita maknanya alhamdulillah. Ada juga setengah tu dia panggil syaitanul akhras. Dia panggil syaitan bisu. Dia bisu kan? Dia sindir pada ulama yang tidak mau turun dalam masyarakat membimbing umat. Sebanyaklah takat mana dia tahu.
Saya ni bukan ulama kan, zaman ustaz-ustaz pun kira ulama kecil ulama kecil. Ulama besar macam mufti kan, tuan guru hebat kan. Jadi kita ni, jadi tuan guru ni tak ramai tak, sebab tu ustaz-ustaz pun dia ada peranan juga, daripada tak ada rotan, akar pun berguna istilahnya kan. Kalau kita nak turun mufti, nak turun tak masjid surau, jenuhlah mufti. Mufti dah seorang saja atas satu negeri, mufti seorangnya. Alim ulama tuan-tuan, yang dikata ketua bertaraf tuan guru tu, apabila mati ya, kembalinya ke rahmatullah seorang tuan guru, nak lahir tuan guru memang tak dapat. Kita sini Datuk Abdullah Sijang, siapa yang kenal dia? Kan, almarhum Datuk Abdullah Sijang. Dia ni kan, tak adalah orang nak waris di production ni, tak ada. Tak ada dah. Tak ada, nampak lah. Ya, yang ada kan ustaz-ustaz kita yang itulah. Tapi kita buatlah juga walaupun tak ada pentaraf tuan guru. Buatlah ala kadar kan, takat mana kita pandai. Ya, jadi itu maknanya ilmu. Sebab dia kata ilmu pun akan ditanya. Dan kebesaran. Nah, aku bagi dulu pangkat besar, kau buat apa? Ni orang jadi ketua ni jangan main. Jangan duduk sedap, naik kereta besar, gaji besar saja tak ditanya. Besok kamu dulu buat apa? Kan dalam kampung kamu tu nampaknya kan orang budak-budak motor duk sana, kamu buat apa? Buatlah. Kan dalam kampung kamu tu kan elektrik pun tak ada. Orang berjalan pun kadang berlanggar sana sini. Kamu buat apa? Ditanyalah besok. Bukan soal akhirat saja tu, soal dunia pun ditanya. Ya, duit aku bagi mana orang bagi 100,000 tu, kau buat apa? Kan di Podis ni ada cerita tu kan. Ada satu peruntukan dia diberi sebanyak 200,000 buat projek hanya sebiji tandas di pesisir pantai. Saya tak nak sebut di mana-mana. Tu macam mana ditanya tu? 200,000 bajet dapat sebiji tandas. Jadi lebih lagi ke mana? Tandas tu saya kata dah 60,000 pun cukup dah. Itu yang mengalir sana sini tu. Itu besok lah. Saya ditanya lah kan. Ya? Sebab tu saya tak nak jadi wakil rakyat tu. Jadi ustaz je boleh nama kan. Okay. Daripada mana kamu dapat, ditanya. Kamu dapat semua meniaga ke? Kamu berbendang padi ke? Kamu curi ke? Kata kamu tipu ke? Kata kamu tu. Atau melalui sumber riba, atau kamu berkebun ke? Dan pada apa yang dibelanjakan, duit kamu belanja untuk apa? Untuk buat masjid, dia sebut. Buat madrasah, ataupun kamu belanja pergi ke Mekah, ke Madinah. Disebut sampai berkat tu sekali. Tenang, kata ni dia detail. Duit kamu dapat tu, ada tak kamu guna untuk pergi Mekah? Atau kamu bersedekah wajib, yakni zakat. Atau bersedekah sunat, yakni kamu infak fisabilillah. Atau kamu berikan makan kepada fakir miskin, bagi tak? Pernah tak belanja orang miskin? Ya? Ataupun anak yatim? Atau apa-apa yang jalan, apa-apa jua yang menyebut jalan Allah. Fisabilillah lah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan jangan sayang sangat nak bersedekah. Bagilah sedekah atas mana yang kita mampu ya. Demikian dia nikmat yang lain itu, jika ada berbetulan dengan hukum Allah, pada kita ambil sumber, kita ambil tu kena dengan hukum Allah, dan kita belanja menepati hukum Allah, maka syurgalah kita. Sebaliknya kalau itu kata di sini, maka maka nerakalah dia ya. Nerakalah. Maknanya kalau betul tu lepas daripada neraka. Kalau tidak, dia kata tak lepas. Ya, maka inilah dan semuanya akan ditanya, katanya dia kata. Dan cuma dia kata tanya kepada orang kafir ni, dan kadang orang buat siap. Ni malaikat besok tanya tu soal muka nakir tu kepada orang buat maksiat dengan orang kafir, dia punya cara tanya dan nada tanya tu berbeza. Disebut di sini kata. Ya, nada tu garang, mana orang buat salah macam mana? Macam itulah kan, masuk immigration, orang buat salah cara lain. Tapi kalau ada pasport cukup, barang yang dia bawa barang tak salah, dia pergi aja. Dia cuma tanya begitu aja. Tengok, cek. Macam tu tuan. Saya selalu bayangkan pemeriksaan kita dalam melintasi hisap timbang ni. Macam kita balik daripada luar negara. Ya. Kita balik luar negara, kita bawa barang. Kan? Kita bawa barang melintasi immigration. Custom. Immigration pasport satu juga. Immigration pun ya. Immigration tu saya anggap itu ialah akidah. Immigration tu ialah isu-isu yang berkaitan dengan akidah. Kalau akidah tak betul awal-awal, immigration tak pernah masuk dah. Mana tak boleh masuk kira. Sebab tu akidah ni. Sebab tu orang-orang kafir, dia hisap tapi hisap untuk nak
Nak bagi tahu dulu kamu tak beriman dengan Nabi Muhammad, dengan Allah, kamu neraka je lah. Ibarat kata kamu ni tak ada pasport lah nak masuk surga, tak ada pasport langsung. Tapi bagi orang mukmin ni dia ada pasport, cuma pasport ni kadang-kadang dah expire. Dah mati kan. Tak cop balik kan, tak renew. Itu je lah. Kalau ni kamu bawa balik ni barang kan, tengok barang macam mana. Buka-buka beg, tengok-tengok ada biskut, ada kain sarung. Okey lah. Kakak stang tak ada apa barang salah orang bawa ni okey. Jalan macam gitu. Tetapi kalau dah buka-buka jumpa dadah, jumpa pisau, pistol, itu maknanya bermasalah. Maka kamu terpaksalah ditahan dulu kan. Soal jawab. Kalau tak boleh maknanya masuk jail. Masuk jail di dunia, masuk jail. Tapi di akhirat masuk neraka. Itu bezanya tuan-tuan ya. Jadi kita doa pada Allah tuan dengan berkat kita dengar malam ni. Saya pun untuk saya sendiri juga, bukan untuk tuan-tuan semua ya. Jadi kita ingat bahawa ayat At-Takasur ni tuan-tuan, kita baca, tuan-tuan kena ingat macam tu. Biar tak ingat satu-satu makna pun. Secara umumnya kita tahu takasur ini membayangkan Allah Ta'ala membuat wake up call ataupun kejutan. Allah Ta'ala kejut kita, bangun. Wake up call ni macam kita pergi tidur kat hotel. Kita kata kita nak bangun pukul 4 pagi. Kita kata hello, kita pergi ke hotel. I nak request wake up call. Aku nak minta kan supaya bunyi loceng pukul 4 pagi bunyi loceng ataupun dia telefon kita ya. Jadi inilah wake up call Allah Ta'ala ya. Wake up call kita, Allah Ta'ala kata kamu leka-leka aku kejutkan kamu dengan takasur ini, kamu bangunlah. Bangun, jangan bangun saja, bangun solat, bangun buat apa yang patut. Jadi mudah-mudahan kita semua beroleh sedikit ilmu malam ni ya, dengan kesedaran, dan mudah-mudahan kita digunakan taufik hidayah untuk sama-sama berusaha selagi Allah Ta'ala bagi masa pada kita untuk kita mencari laluan-laluan ke syurga Allah SWT, dan kita menutup laluan-laluan ke neraka dengan amal ketaatan dan menjauhi maksiat yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Wallahu a'lam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.